Selamat datang semua ke online classroom Cikgu Teo. Hari ini kita akan tengok satu aplikasi yang akan menjadikan satu presentation cikgu sama ada dalam bengkel ataupun semasa PDPC bersemuka atau PDPC dalam talian dengan lebih interaktif. Okey, so aplikasi ni nama dia adalah Mentimeter. So kita masuk ke Mentimeter dulu. Okay, www.mentimeter.com. Okay, ini adalah paparan dia. Okay, kalau cikgu belum ada account, cikgu boleh sign up dulu. Okay, saya akan log in. Okay. Login ke akaun Cikgu Teo. Ini adalah paparan Mentimeter. Sebenarnya Mentimeter ni ada versi yang kena berbayar. Okey, tapi setakat versi yang percuma ni pun sudah cukup berguna. Okey, terpulanglah cikgu-cikgu nak bayar untuk upgrade atau tidak. Bagi saya selama ini saya memang guna versi yang percuma sahaja. So dalam paparan ini kalau nampak sign yang ada star dengan warna hijau ni, maksudnya fungsi itu memang kena bayar. Okey, so kita start satu presentation yang baru. New presentation, saya namakan sebagai tutorial Mentimeter lah. Okey, create presentation. Okey, di sini cikgu boleh nampak paparan dia dan sini ada slide. Okey, untuk Mentimeter yang percuma ni, okey, ada limit dia slide yang boleh kita create. Tapi tidak mengapa, cikgu boleh create presentation yang banyak yang berbeza. Dan cikgu boleh switch lah dari satu presentation ke presentation yang lain. Okay, so dalam video ini saya hanya akan bincangkan 6 jenis popular question types di sini. Nampak sini ada popular question types, ada 6 jenis. Dan ada quiz competition. Saya rasa yang quiz competition ni cikgu boleh buat lah. Okey, tiada masalah. Content slides ini biasanya kita guna PowerPoint sebab memang free lah dan tak perlu internet. Okey, so kalau cikgu nak explore silakan. Dan advanced question type. Tengok yang ada star ni maksudnya hanya akaun yang berbayar sahaja boleh guna lah. So hari ini kita tengok yang 6 jenis ni sahaja. Okey, untuk jenis pertama multiple choice. Okey, so cikgu klik, dia akan ada template di sini. Dan di bawah type ini tadi ya, type mana satu yang cikgu nak. Lepas tu content, multiple choice, kita bagi soalan yang simple lah, katakan soalan matematik. 3 campur 5 berapa? Option dia, cikgu ada option boleh masukkan gambar ya, kalau ada jawapan yang berbentuk gambar. So ini mungkin 7, option kedua 8, option ketiga 9. Nak add pun boleh, tak mau pun boleh. Lepas tu jawapan dia, cikgu nak dia paparkan dalam bentuk macam mana? Nak bus, nak donut, pie atau dots. Okey, terpulang kepada cita rasa masing-masing lah. So di sini mungkin saya pilih bus lah. So ini bentuk paparan dia. So apabila kita present, okey, macam mana peserta pula nak berinteraksi dengan kita? So saya akan tunjukkan 2 screen ya. So satu screen adalah screen presenter dan satu lagi screen adalah screen peserta lah ya. So bagi kita presenter, kita present. Okey. Untuk peserta, boleh nampak sini ada arahan dia. Go to www.menti.com and use the code. So tu saya akan tunjuk di sini. Okey. So www.menti.com. Okey. Lepas kita masuk, dia akan minta code. So kita boleh masukkan kod sajalah. 70 76
786. Submit. So inilah paparan peserta. So 3 campur 5 berapa? Okey, so katakan peserta tu tulis 8. Okey, dia boleh submit. Dan dekat screen presenter dia dah tunjuk dah 8 ada seorang yang pilih. So berapa orang pilih? 7 dan 9. Ini tak semestinya berbentuk soalannya. Cikgu-cikgu boleh ikut kreativiti sendiri. Contohnya cikgu boleh ada vote. Okey, berapa orang vote kita nak pergi mana akhir tahun ni, nak buat lawatan ke yang pertama, ke tempat ni, kedua, lokasi ni, ketiga. Okey, orang boleh undi. Okey, dari sini kita boleh tengok dengan cepat mana yang dapat undian yang banyak. So banyak jenis kegunaan dia ya cikgu. Okey, so next kita tengok pula type yang lain. Ini adalah tadi adalah multiple choice lah. Okay, multiple choice. Lepas tu sekarang, do you want to use presentation again? So kita boleh download result ataupun reset result. Kalau reset result, dia reset balik. So dia macam tak ada orang berinteraksi lagi lah. Okay, dia belum ada orang interaksi lagi, dia bersih balik. So kita boleh guna untuk group yang lain pula. Okay, so sekarang kita pilih word cloud pula. Kalau word cloud, apa maksud dia ya? So contohnya, write down the words that best describe your experience during MCO. Contohnya, okay, so setiap orang kita nak dia bagi berapa perkataan. So contohnya 3. So boleh letak 3 di sini. Entries per participant. Okay, extras ni ya. So extras ni maksudnya cikgu nak bagi peserta tu submit jawapan dia berapa kali. Kalau boleh jawab banyak kali, dia nak jawab 10 kali pun, okay, cikgu tick lah sini. So saya tak mau. Okay, so macam mana paparan dia pula? Okay, so saya akan tunjuk satu cara lagi. Cikgu boleh share dengan audience. Okay, dekat sini ada button share. Cikgu boleh tekan share dan di bawah ini ada QR code. So cikgu bolehlah download QR code dan masukkan QR code ini ke slide. Okay, slide PowerPoint cikgu yang cikgu tengah present ke mana-mana sajalah. Okay, so kali ini saya masuk dengan QR code lah ya. So contohnya kita masuk dengan QR code. Okay. Dia akan terus masuk sini lah. So ini adalah screen presenter dan sini screen paparan peserta di sini ya, yang berbentuk handphone ni. So write down the words that best describe your experience during MCO. Mungkin fear, anxiety, family. Okay, banyak ada masa dengan family kan sebab lockdown. Contohnya submit. Dan apa yang berlaku di sini ialah di screen presenter ini dia akan mula adakan word cloud. So saya tunjuk satu contoh yang saya pernah buat dengan anak murid saya. Okay. So saya minta tuliskan satu perkataan yang anda ingat daripada bab 1 lepas saya mengajar. Saya besarkan ya. So perkataan yang paling kerap muncul atau paling kerap peserta hantar. Sini ada 9 orang peserta yang hantar. Okey, perkataan yang paling besar, contohnya biodiversity ni maksudnya yang paling kerap dihantar lah. Perkataan yang kecil contohnya monocotyledon, dicotyledon, amphibia ni dia bentuk dia font dia lebih kecil, maksudnya mungkin sikit saja orang yang hantar. So dia kalau ramai peserta, word cloud ini akan lagi cantik lah. Dia nampak banyak sangat perkataan dan perkataan yang paling besar tu adalah perkataan yang paling tinggi frekuensi dia. Okay, so itu type kedua. Okay, kita tengok type ketiga pula. Okay, sekarang kita tengok open-ended pula ya. So open-ended,
Mungkin kita boleh tulis apakah pendapat anda terhadap PDPC dalam talian. Contohnya, okey, adakah ia berkesan, tak berkesan dan sebagainya. Lepas tu, peserta kita boleh paparkan jawapan mereka dalam bentuk speech bubbles, one by one atau flowing grid lah. Okey, so contohnya kita guna speech bubble. Okey, let participant submit multiple times. Boleh ke tak boleh? Macam tadi jugalah. So present. Okey, ini adalah paparan pada handphone ya. So contohnya jawapan saya satu pendekatan yang baru, cikgu dapat explore lebih banyak alternatif. Contohnya alternatif. Okey, dan submit. Okey. So bila cikgu nak ambil jawapan ni dan buat huraian yang lebih banyak, cikgu klik sahaja, dia akan besarkan. Okey, so apabila ruang ini dipenuhi oleh jawapan daripada peserta-peserta, cikgu boleh pilihlah beberapa. Okey, jom kita tengok jenis keempat, iaitu skills. Okey, so skills ini contohnya, adakah anda mahir menggunakan aplikasi yang berikut? Okey, so mungkin statement pertama Google Classroom. Yang kedua mungkin Quizizz. Yang ketiga mungkin Kahoot. Okey, lepas tu di bawah ni low level dia mungkin kita boleh kata tidak mahir, dan custom high level ialah sangat mahir. Dan kita low value mungkin boleh bagi 0 ke 1 ke, ikut sukalah. High value mungkin kita bagi setakat 5 cukup lah. Okay, so nak bagi participant skip ke tak? Okay, tidak boleh skip. Okay, show the total average of all statement. Nak tengok average tak? Okay, boleh. Okay, so ini adalah content yang kita sudah set up. Okay, sekarang kita tengok pula paparan peserta. So ini adalah paparan peserta. Okay, so apa yang peserta boleh buat ialah dia boleh slide. Okay, so mungkin Google Classroom 4, Quizizz sangat mahir, Kahoot banyak explore sekali, contoh. Okay, submit. Okay, bila submit, dia akan tunjuk di sini lah. Okay, so lagi ramai yang submit nanti, lagi banyak kita boleh tengok lah berapa orang yang skor 4, skor 3 dan sebagainya. Okay, so kita tengok type yang seterusnya, iaitu ranking. Okay, contohnya, so, please rank your favorite activity. Okay, contohnya. Okay, lepas tu item dia maybe swimming, reading, jogging. Okay, boleh add banyak lagi lah. Okay, lepas tu kita present. Okay, untuk paparan peserta, ini rupa bentuk dia. Okay, select an option. Okay, first nak rank yang favorite. Okay, mungkin favorite swimming. Favorite kedua, okay, mungkin saya orang yang suka aktiviti, tak suka duduk diam, jogging. Third, reading. Submit. Okay, so ini paparan yang ada pada screen. So bila ramai peserta nanti, kita boleh tengok secara purata lah ya. Okay, untuk slide Q&A pula, ini adalah slide di mana cikgu boleh tanya soalan lah. So mungkin untuk tajuk dia kita letak Q&A sajalah. Okay, so when would you like the audience to ask their question? So nak peserta tu boleh access kepada slide ini pada sepanjang presentation atau hanya only on Q&A slide.
Okay, so saya pilih yang ini. Allow audience to see each other's question. Biasanya saya akan tick lah supaya soalan yang orang lain sudah tanya, dia tak perlu tanya dah. Okay, so bila present, kita tengok pula paparan untuk peserta. So Q&A, click the button to participate. Kalau dia ada soalan, dia boleh tanya. So mungkin dia boleh tanya soalan pertama. Okay, mungkin question 1. Saya tulis question 1 sajalah. Submit. Mungkin dia ada soalan kedua, question 2. Submit. Okay. Lepas tu dia boleh pula tengok soalan daripada peserta lain. Okay, so dia boleh klik thumbs up, bermakna dia pun ada soalan yang sama. So presenter tu tahulah berapa orang ada soalan yang sama. Untuk paparan presenter pula, dia boleh nampaklah berapa orang dan dia boleh mark as answer. Okay, sudah jawab. Okay, soalan kedua dan sebagainya. Okay. So itulah sahaja untuk video kali ini. 6 jenis popular question types yang cikgu boleh masukkan ke dalam bengkel ke ataupun kelas PTPC cikgu, dalam talian ke ataupun dalam bentuk bersemuka. Semoga bermanfaat ya. Itu sahaja. Bye. Jika anda suka video ni, jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.